Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik pada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook. Kita baca kitab Nailul Autar, fiqh al-hadis, fiqh perbincangan hadis daripada sudut fiqh. Dan dalam perbincangan kita yang lepas, kita ada baca hadis berkenaan dengan larangan Nabi SAW daripada kita solat dekat kubur dan juga duduk di kubur. Kita dah sebut khilaf mazhab. Yang pertamanya mazhab Hanbali, yang mana mereka menyatakan bahawasanya dilarang untuk kita solat di kubur dan duduk di kubur. Dan sembahyang di kubur pun tak sah. Ini pandangan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i pula diklasifikasikan kubur ni kepada dua. Yang pertama kubur Al-Mambusyah, satu lagi Ghairul Mambusyah. Al-Mambusyah maksudnya kubur yang telah dibongkar, satu lagi kubur yang tidak dibongkar. Kita nak alihkan jenazah ataupun mayat itu kepada kubur yang lain, kita bongkarkan, kita keluarkan. Jadi mazhab Syafi'i meletakkan asas bahawasanya kalau kubur itu dibongkar, kita semayang di situ, semayang tak sah, tak boleh. Tapi kalau kubur tidak dibongkar, boleh. Alasan Syafi'i adalah najis. Apabila mayat tu dikeluarkan, mayat itu dikira sebagai najis, maka tak boleh lah. Pandangan yang ketiga adalah pandangan mazhab Hanafi, yang mana mereka mengatakan makruh kita semayang di kubur, sama ada kubur tu kubur orang Islam ataupun kubur orang bukan Islam. Kita pergi semayang kat situ, hukumnya adalah makruh. Boleh, tetapi kurang digalakkan. Mazhab Maliki pula mengatakan bahawasanya tak makruh pun, bahkan harus. Dan semua tu kita dah bincang panjang lebar lah, segi dalil dia dan penghujahan dia. Hari ni kita masuk bab yang baru, babu as-salati fis safinati, bab pada menjelaskan semayang atas kapal, atas kapal. An Ibn Umar radhiyallahu an qala su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaifa usalli fis safinati, qala salli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharqa. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakimu wa Abu Abdillah fi al-Mustadrak ala syarti as-sahihaini. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu hari ada orang pergi tanya Nabi. Jadi orang tanya Nabi, dan pada ketika itu Abdullah bin Umar pun ada kat situ. Soalan orang tu kepada Nabi, kaifa usalli fi safinah, bagaimana Rasulullah aku nak semayang atas kapal. Atas kapal tu aku nak semayang macam mana? Qala salli fiha qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, semayanglah kamu di atas kapal itu qa'iman, dalam keadaan berdiri. Dirilah masa semayang tu. Illa an takhafa al-gharq, kecuali maksudnya kalau kamu nak duduk ke, nak baring ke, nak apa ke, jika takut tenggelam. Jadi duk bimbang, takut-takut tenggelam kapal ni, contohlah kan. Ataupun kita takut nak jatuh ke masa kita semayang atas kapal tu, maka ketika itu baru boleh solat duduk, begitu. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakim wa Abu Abdillah fi al-Mustadrak ala syarti as-sahihain. Hadis ni diriwayatkan oleh al-Imam ad-Daraqutni dan juga al-Hakim di dalam kitab al-Mustadrak, dan sahih mengikut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-hadisu yadullu ala wujubis salati min qiyamin fis safinati wala yajuzu al-qu'udu illa li'uzrin makhafata gharqin aw ghairihi li'anna makhafata al-gharqi tanfi anhu al-istita'ah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ni menjadi dalil atas wajib solat dalam keadaan berdiri walaupun di atas kapal.
Atas kapal tu dia bergerak-bergerak tu, kalau kita boleh berdiri, kita kena berdiri juga. Wala yajuzul qu'ud, dan tak harus kita duduk. Tak boleh kita duduk. Illa kecuali li'udhrin, kalau ada uzur. Uzur cerita lain lah. Jadi uzur ni banyak lah. Tak mampu berdiri sebab sakit pinggang ke apa, ia belaka lah tu. Cuma dalam kitab ni sebut li'udhri makhafati gharqin, takut tenggelam. Takut kita jatuh ke ataupun kapal tenggelam tu pulang lah. Au ghairihi, dan ataupun seumpamanya. Jadi bila dalam Imam Asy-Syaukani dia kata bukan semata-mata tenggelam, bahkan yang lain pun dikatakan sebagai uzur, boleh duduk. Maka kalau sekiranya orang tu dia sakit pinggang, dia nak duduk boleh. Dia sakit lutut, pulanglah. Apa-apa yang penting dia tak boleh nak berdiri, begitu. Lianna makhafatal gharqi tanfi anhu al-istita'ah. Lianna makhafatal gharqi tunfi anhu al-istita'ah. Dia kata kerana tenggelam itu boleh menafikan daripadanya oleh kemampuan. Jadi kalau orang tu takut tenggelam, itu menandakan kemampuan untuk nak berdiri dah tak boleh. Jadi bila tak mampu berdiri, boleh duduklah. Begitu. Bismillah. Wa qad qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Apa dalil mengatakan bahawasanya boleh duduk apabila kita tak mampu nak berdiri tadi kan? Yang pertamanya kita tunjuk pada hadis tadi. Yang kedua, merujuk pada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, takutlah kamu kepada Allah kadar kemampuan kamu. Taatlah kepada Allah. Kita mampu kadar tu, kita buat kadar tu. Begitu. Jadi kita tak mampu nak berdiri, duduk je lah. Taat kepada Allah dalam keadaan kadar kemampuan kita yang tak boleh berdiri, maka duduk. Begitu. Wasabata min hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Iza umirtum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan sabit daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallam ada berkata, apabila kamu disuruh melakukan satu perkara, maka tunaikan perkara itu sehabis mampu kamu. Sekat mana kamu mampu, sekat itulah. Jadi kalau kita mampu berdiri, berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Macam tu. Waqad akhraja ad-Darqutni min hadis Ali annahu sallallahu alaihi wasallam qala yusalli al-maridu qa'iman in istata'a fa in lam yastati' shalla qa'idan fa in lam yastati' an yasjuda aw ma'a wa ja'ala sujudahu akhfadan min ruku'ihi fa in lam yastati' an yusalli qa'idan shalla ala janbihi shalla ala janbihi al-ayman mustaqbilal qiblati fa in lam yastati' an yusalli ala janbihi al-ayman shalla mustalqiyan rijlahu mimma yali al-qiblata. Telah mengeluarkan hadis ni oleh Imam Ad-Darqutni daripada hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berkata berkenaan dengan sembahyang orang sakit, maka hendaklah dia tunaikan dalam keadaan berdiri jika dia mampu. Jika tak mampu, maka solatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, maka dia hendaklah sujud dan solat dalam keadaan mengisyaratkan. Dan apabila dan dia jadikan sujudnya lebih rendah daripada rokoknya. Isyarat dia tu lebih rendah daripada isyarat rokoknya. Fa illam yastati' an yusalliya qa'idan, kalau dia tak mampu sembahyang dalam keadaan duduk, maka sembahyang dalam keadaan berbaring di lambung yang kanan. Dalam keadaan dia menghadap arah kiblat. Menghadap badan kita tu ke kanan, lepas tu muka kita menghadap arah kiblat, macam tu. Fa illam yastati', kalau dia tidak ada kemampuan, tak mampu nak guna lambung yang kanan menghadap kiblat, tak mampu. An yusalliya ala jambihi al-ayman, kalau dia tak mampu sembahyang menggunakan lambung yang kanan, shalla mustalqiyan rijlahu mimma yali al-qiblah, maka dia boleh sembahyang dalam keadaan telentang, dalam keadaan kaki dia menghadap arah kiblat. Macam tu. Dia sembahyang telentang, bantal kaki dia ke arah kiblat. Itu dalam hadis lah. Okey, jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang sakit dia boleh sembahyang, dia kena sembahyang berdiri dulu kalau dia mampu. Kalau tak mampu baru boleh duduk. Kalau tak mampu barulah dia sembahyang dengan menggunakan isyarat. Antara isyaratnya adalah semasa dia sujud dan juga rokok. Sujud tu isyarat dia kena tunjuk lebih rendah berbanding daripada dia rokok. Kalau dia isyarat dengan kepala lah sebagai contoh, dia tunduk lebih sikit lah masa dia sujud. Kalau rokok tu kurang sikit tunduk, macam tu kan. Lepas tu Nabi Muhammad SAW kata, kalau tak mampu juga menggunakan lambung yang kanan. Ni kita guna lambung yang kanan. Kita gitu kan, menyengging. Orang kata panggil menyengging. Kalau tak mampu menyengging ke kanan tadi, kita pun telentang. Masa telentang tu kaki kita menghadap arah kiblat. Tu kata hadis.
Wa fi isnadihi Husain bin Yazid. Wa fi isnadihi Husain bin Zaid. Dha'afahu Ibn al-Madini. Wal Husain bin al-Husain. Wal Hasan bin al-Husain al-Arabi. Wa huwa matrukun. Wa qala an-Nawawi hadza hadisun dha'if. Hadis ni ada problem sanad pula lah. Imam Asy-Syaukani kata dalam sanad hadis ni ada seorang perawi nama Husain bin Zaid. Imam Ibn al-Madini kata dia dhaif. Lepas tu ada pula perawi tu namanya Al-Hasan bin Al-Husain Al-Arabi. Dia ni pula matruk. Imam An-Nawawi kata hadis ni adalah hadis yang dhaif. Tapi kita boleh ambil pengajaran sebab dikukuhkan dengan hadis-hadis yang lain. Type. Satu. Jadi dalam hadis ni kita akan nampak berkenaan dengan semayang ni kalau kita mampu berdiri, tak mampu duduk. Masa duduk itu kita boleh menggunakan isyarat dalam hal melibatkan kepada rokok dan sujud. Jadi bila kita rokok kita tunduk sikit. Kalau sujud kita tunduk lebih sikit lah. Isyarat dengan kepala tu kan. Tapi kalau kita tak mampu juga duduk dan isyarat tadi, maka kita boleh menengging. Boleh menyengging guna lambung yang kanan. Lepas tu muka kita menghadap arah kiblat. Tak mampu juga, baru kita boleh telentang, muka kita ke atas, kaki kita menghadap arah kiblat. Gitu. Type. Babu solati al-fardi ala rahilati li'azrin. Bab pada menjelaskan semayang fardu atas kenderaan kerana uzur. Ni satu tajuk juga. Kita semayang atas unta, kita semayang atas kuda. Sekarang ni semayang dalam kereta, sebagai contoh. Macam mana ni perdebatan? Kita tengok. An Ya'la bin Murrah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila al-madiq. Huwa wa ashabuhu wa huwa ala rahilatihi. Was sama'u min fawqihim. Wal billatu min asfali minhum. Fahadaratis salatu fa'amara al-muazzina fa'azzana. Wa aqama summa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi. Fasalla bihim yumi'u ima'an wa yaj'alu as-sujuda akhfada min ar-ruku'. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Daripada Ya'la bin Murrah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sampai ke satu tempat yang sempit. Naik atas kenderaan, Nabi atas kenderaan sampai ke satu tempat. Wa huwa wa ashabuhu ala rahilatihi. Ketika itu Nabi Muhammad sallam atas kenderaan, atas unta. Nabi atas unta pada masa tu. Nabi jalan-jalan sampai kat kawasan sempit. Cerita dia ni. Was-sama'u fawqihim. Sempit, lepas tu atas tu langit. Atas tu langit. Yalah, atas langit. Maksud di sini adalah hujan. Wal billatu min asfalin. Dekat bawah ni pula lopak. Lopak. Jadi masa tu hujan, lepas tu ada lopak. Kalau kita turun kotor kan. Kalau kita turun kotor lah. Nak semayang kat bawah ni. Ceritanya ketika itu lopak kat bawah. Jadi Nabi atas unta bersama para sahabat. Atas unta tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berada sampai di laluan yang sempit. Cerita hadis ni. Fahadaratis salatu. Tiba-tiba masuk waktu semayang. Dalam keadaan tempat tu berlopak. Jadi nak fikir nak turun tak nak turun. Masuk waktu semayang. Bila masuk waktu semayang itu, fa'amara al-mu'adzina, Nabi Muhammad SAW pun panggil tukang azan, suruh azan. Masuk waktu semayang ni, azan. Hamba Allah ni pun azan. Fa'adzana, dia pun azan. Wa aqama, kemudian dia iqamat. Masa tu atas kenderaan, bukan turun ni. Atas kenderaan. Summa taqaddama Rasulullah SAW ala rahilatihi. Dan Nabi Muhammad SAW terus ke hadapan. Pergi macam kita nak jadi imam. Pergi ke tempat imam tu lah. Tapi ketika itu, Nabi Muhammad pergi ke tempat nak jadi imam tu. Ala rahilatihi. Nabi atas kenderaan. Nabi atas unta pada masa tu. Fasalla bihim. Nabi Muhammad semayang. Dalam keadaan atas kenderaan. Dan semayang berjemaah bersama para sahabat. Yumi'u ima'an. Dan Nabi Muhammad SAW ketika itu semayang dalam keadaan memberi isyarat. Wa yaj'alu as-sujuda akhfada min ar-ruku. Dan Nabi Muhammad SAW masa dia sujud itu, dia menampilkan isyaratnya lebih rendah berbanding daripada rukuk. Isyarat dengan kepala lah. Yang tengah semayang atas kenderaan tu kan, atas unta tu, bila rukuk dia rukuk, kalau sujud dia rendah sikit gitu. Cerita ni semayang ni atas kenderaan. Nabi Muhammad SAW ni semayang atas kenderaan. Sebab kalau nak turun lopak kat bawah tu kan. Nanti kita boleh bayang macam mana Nabi para sahabat semayang berjemaah, semua tu atas kenderaan belaka. Macam tu situasi dia begitu. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Kita tengok perbincangan dia. Hadis ni berlaku sikitlah perdebatan di sudut sanad. Qala At-Tirmizi hadisun gharib tafarrada bihi Amr bin Aryah. Dia kata hadis ni ada seorang perawi dia riwayatkan, iaitu Amr bin Riyah. Wasabata dzalika an Anas. Rupa-rupanya bila semak ada pula riwayat lain daripada Anas bin Malik min fi'lihi, daripada perbuatannya. Jadi dalam riwayat Anas ada cerita yang semayang atas kenderaan ni dilakukan oleh Anas bin Malik sendiri. Ada sahabat Nabi lah.
Yang tadi kita cerita hadis melibatkan kepada Nabi. Hadis tu ada orang debat. Tapi bila kita pergi pada amalan sahabat, Nabi Malik, dia pernah lakukan tindakan sebegitu. Wa sahahahu Abdul Haq wa hasanahu At-Tuzi wa dha'afahu Al-Baihaqi. Cuma di sana ada juga ulama yang kata hadis ni sahih. Nasib baiklah. Ada ulama kata sahih namanya Abdul Haq. Dan ada pula seorang ulama namanya At-Tuzi, dia menyatakan hadis ni hasan. Cumanya kalau kita tengok yang lain, Imam Al-Baihaqi kata dhaif. Tapi walau bagaimanapun status hadis ni khilaf lah. Ada ulama kata sahih, ada ulama kata hasan, ada ulama kata dhaif. Kita ambil lah pandangan yang kata sahih lah sebagai contoh. Wa qad sahaha Al-Syafi'i as-salata al-mafrudata ala rahilati bisyuruti allati satati. Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, imam kita dia menyatakan semayang yang wajib di atas kenderaan itu sah. Boleh sah semayang atas kenderaan walaupun semayang tu fardu sekalipun. Cuma ada syarat-syarat dia. Syarat tu dia kata nanti dia akan bincang sampai ke tajuk dia lagi. Tajuk dia nanti. Ini kata Imam Syaukani. Wa haka an-Nawawi fi syarh Muslim wal Hafiz fi al-Fath al-ijma'a ala admi jawazi tarkil istiqbali fil faridati dan telah menghikayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim. Dan juga menghikayatkan itu juga oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarhul Bukhari. Bahawasanya ijma' ulama' atas ketiadaan harus meninggalkan kiblat ketika solat wajib. Bagi sembahyang fardu, kok mana pun kena ngarah kiblat. Itu ijma'. Ni kata siapa ni? Imam Nawawi kata dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata begitu. Wa qala Al-Hafiz, berkata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia komen lakin rukhisa fi shiddatil khauf. Tetapi ada keringanan jika dalam keadaan terlalu takut. Bila sebut shiddatul khauf ni macam-macam. Yang pertamanya perang. Bila kita dalam medan perang, kita kena semayang. Ketika itu kalau kita terlari daripada arah kiblat, boleh. Itu dibenarkan ketika perang. Satu lagi takut dengan binatang. Serupa je. Nak semayang. Tapi kalau ngadap depan takut harimau terkam ke apa kan. Kita kena boleh lari arah kiblat. Itu dibolehkan. Bila ketika takut ada keringanan daripada menghadap arah kiblat jika dalam keadaan takut. Begitu. Wa haka an-Nawawi aidan al-ijma'a ala admi salatil faridati ala dabati. Dan telah menghikayatkan oleh Imam An-Nawawi juga ijma' atas ketiadaan harus ala admi salatil faridati ala. Okey, ijma' atas ketiadaan tak boleh semayang fardu atas kenderaan. Ada riwayat daripada Imam An-Nawawi. Nawawi ada buat mari pandangan ulama yang menyatakan ijma' mengatakan tidak boleh semayang fardu di atas kenderaan. Begitu. Qala falau amkanahu istiqbal al-qiblati wal qiyami falau amkanahu istiqbala al-qiblati wal qiyama war ruku'a was sujuda 'ala ad-dabati waqifatan 'alaiha jazat al-faridatu 'ala sahihi min mazhabina. Dia kata kalaulah mampu untuk menghadap kiblat. Semayang ni atas kenderaan tapi menghadap arah kiblat. Lepas tu boleh berdiri, boleh rokok, boleh sujud atas kenderaan. Waqifatan 'alaiha, dia boleh tunaikan benda tu. Jazat al-faridatu 'ala sahihati min madhhabina. Yang tu boleh. Kalau kita semayang atas kenderaan, lepas tu kita boleh qiyam. Kita boleh rokok, boleh sujud. Sempurnalah perbuatan semayang itu. Yang tu boleh. Itu kata Imam Nawawi rahmatullah alaih. Fa in kanat sa'iratan. Kalau sekiranya orang yang semayang itu adalah orang yang driver, dia tukang bawa. Sa'irah ni sayyarah. Sayyarah tu kereta. Sa'irah ni orang yang bawa kereta tu lah. Sa'irah ni asalnya kenderaan lah. Cuma hari ni bila sebut sayyarah ni orang nampak kereta. Sebenarnya sayyarah tu kenderaan tu lah. Jadi sa'irah ni orang yang bawa tu. Orang yang driver tu begitu. Jadi kalau orang tu sa'irah, dia ni orang yang bawa kenderaan itu. Kalau dia naik unta, tukang bawa unta tu lah. Yang driver unta tu kan. La tasihhu ala sahihi al-mansusi li Syafi'i. Yang tu tak sah. Semayang dia tak sah. Kata mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i mengikut komentar daripada Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam Nawawi ni ulama mazhab Syafi'i. Gitu. Qila, ni ada satu pandangan yang lain. Dia kut qila, qaul dhaif ni. Tapi qaul dhaif yang tidak tahu sanad dia daripada siapa. Siapa yang kata ni tak tahu. Tasihhu. Ada ulama lain kata sahih, tapi ni lemah lah. Kasafinati, seperti mana semayang atas kapal. Boleh. Hadis tadi. Fa innaha tasihhu fiha al-faridah bil ijma'. Dia dakwa pula sah itu walaupun semayang fardu dan ini adalah ijma' kata dia.
Dia satu problem besar berlaku dalam fiqh ni, ramai sangat ulama kadang-kadang mendakwa ijma'. Walhal kadang-kadang pemaknaan dia bukan makna ijma', tetapi kebanyakan ulama. Berarti Imam Ibn Taymiyah dia ada tulis satu kitab. Nama kitab ni Maratibul Ijma'. Maratib al-Ijma'. Maratib ni maknanya susunan ijma'. Dalam kitab tu dia ada sebut, kita jangan salah faham apabila kita baca kitab. Terutama kitab-kitab lama lah. Kitab-kitab ulama ni, kitab-kitab ulama lama ni kadang-kadang disebut ijma'. Rupa-rupa ijma' di sini ni bukan semua ulama sepakat, tak. Ijma' di kalangan ahli Madinah je, ada juga. Kadang-kadang ijma' di sini di kalangan ahli Iraq sahaja. Sepakat di kalangan ahli Iraq. Ulama lain berbeza. Ada pula dia kata ijma', rupa-rupanya bukan ijma' tapi ittifaq. Apa beza ijma' dengan ittifaq? Ittifaq ni kesepakatan 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Tapi kita kena ingat, mazhab ni dia bukan 4 tu je. Dia ada mazhab lain. Dia ada mazhab Al-Lais, dia ada mazhab Al-Auza'i, dia ada mazhab apa lagi? Abu Thur. Macam-macam lah nama mazhab. Cumanya 4 mazhab tu ada kitab khusus. Yang ulama-ulama lain punya mazhab ni, diorang tak ada kitab khusus, tetapi kadang-kadang pandangan mereka dikut oleh ulama-ulama lain. Ulama dalam mazhab Syafi'i ikut pandangan dia. Jadi bila sebut ittifaq, kesepakatan mazhab 4. Tetapi tidak bermakna ada ulama lain tidak dinafikan ada ulama lain berbeza dengan mereka. Itu panggil ittifaq. Jadi tak boleh kata ijma'. Dan kadang-kadang ada ulama dia kata ini ijma'. Tapi sebenarnya bukan ijma', ittifaq. Jadi bila sebut ittifaq, kita nak menyalahi itu bukan satu benda yang salah. Yang kita sebut ijma' ni semua sepakat. 4 dan seluruh ulama sepakat. Itu katakan sebagai ijma'. Contoh bila Allah Ta'ala kata, apabila Allah Ta'ala kata wajib semayang. Wajib semayang. Jadi bila timbul semayang, kita tanya semayang zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi semua ulama tanpa khilaf mengatakan semayang zuhur ni 4 rakaat. Itu ijma'. Tidak ada siapa pun boleh menyalahinya. Kalau siapa menyalahinya, maka itu boleh terkeluar daripada Islam. Tapi ada satu lagi, ijma' bukan maknanya sepakat ulama macam tadi tu. Tapi maknanya ittifaq. Mungkin ijma' di kalangan ahli Madinah. Mungkin ijma' itu di kalangan ahli Iraq sahaja. Contoh. Kalau macam tu kita menyalahi, dia bukan satu benda yang salah. Tak salah. Sebab di sana ada pandangan lain sebenarnya. Cumanya dia sengaja digunakan terminologi ijma' mengikut pandangan ulama. Cubalah ni. Ijma' tak boleh atas kenderaan. Mari pula kata ijma' kata boleh. Kok mana pula? Sebenarnya ijma' itu maksudnya mungkin kesepakatan dalam mazhab Syafi'i je, tetapi tidak pada mazhab lain. Itu kita kena faham terminologi, istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu. Okey, tak apalah. Itu sebagai penambahan. Okey, dia kata sini, "Law kana fi raqbin wa khafa law nazala lil faridati inqata'a anhu wa lahiqahu ad-durar. Qala ashabuna yusalli al-faridata ala dabati bihasbil imkan wa yulzimuhu i'adataha li'annahu uzrun nadir." Intaha. Yang ni tajuk ada kaitan dengan semayang hormat waktu. Ni nak cerita sini. Type. Dia kata kalau sekiranya seorang itu dia naik atas kenderaan. Dia ada kenderaan. Kemudian dia takut kalau sekiranya dia turun daripada kenderaan dia untuk semayang fardu, akan menyebabkan berlaku sebarang kemudaratan kepada dia. Contoh. Naik kereta sampai dekat Taman Safari. Contoh. Rimau lah apalah ada dalam tu kan. Jadi dia semayang atas dalam kereta tu. Dalam keadaan tidak menghadap arah kiblat. Qala ashabuna. Jadi macam ni kata mazhab ulama-ulama kita. Kata Imam Asy-Syaukani ni. Yusalli al-faridah ala dabbah. Ketika itu dia boleh semayang fardu di atas kenderaan. Dia boleh semayang atas kenderaan tu boleh. Ashabuna di sini ni ulama-ulama mazhab Syafi'i. Sebab ini adalah komentar daripada Imam Nawawi. Jadi bila Imam Nawawi sebut ashabuna, maksudnya ulama Syafi'i lah. Jadi ulama Syafi'i kata kalau sekiranya di atas kenderaan nak turun itu boleh memberi implikasi mudarat. Maka pada pandangan ulama-ulama kita, ulama-ulama Syafi'i ni boleh semayang fardu atas kenderaan. Yang tadi kita sebut Syafi'i kata tak boleh semayang atas kenderaan. Yang ni dia kata boleh. Bila? Kalau turun mudarat. Contoh bihasbil imkan. Cuma dia semayang tu berdasarkan kadar kemampuan dia. Sekat mana dia boleh? Kalau dia boleh dalam kereta sebagai nak sujud separuh bawah tak boleh. Jangan sujud sekat boleh itulah. Dalam kereta tu kita rokok sikit. Lepas tu sujud sikit, rendah sikit kepala. Gambarkan macam sujud. Cuma dia kata wa yulzimuhu i'adataha. Wa yulzimuhu melazimilah akannya i'adatuha, kena ulang balik semayang.
Jadi semayang tu dalam waktu. Nanti lepas nanti waktu lain nanti bila dah okey, dah tak ada ketakutan, dia kena semayang lain. Semayang tadi tidak memadai. Semayang tu okey dah, tetapi tidak memadai. Dia kena semayang ulang balik semayang tadi. Yang tu yang dinamakan sebagai semayang hormat waktu, dia panggil semayang hormat waktu. Li'annahu uzrun nadir, kerana itulah keuzuran yang kecil intaha begitu. Jadi sebab itu kita kena faham khilaf ulama dalam isu semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu ni, nama hormat waktu ni tak ada. Carilah kitab fiqh. Solat hifzil waqti, mampus tak jumpa lah. Kiamat tak jumpa. Tak ada dalam kitab fiqh. Cari memang tak ada. Istilah semayang hormat waktu ni orang Melayu kita buat. Istilah tu, hormat waktu tu, itu tu satu istilah yang dicipta oleh orang Malaysia, orang Melayu Bukan orang Malaysia lah, orang Melayu. Melayu ni Thailand, Malaysia, Indonesia, ya belaka lah tu. Cumanya bila kita pergi pada perbincangan fiqh mazhab, yang tu yang timbul isu yang dinamakan semayang hormat waktu, yang kita namakan hormat waktu tu. Iaitu apabila kita nak semayang dalam keadaan tak cukup syarat. Jadi bila tak cukup syarat nak semayang, wajib ke tak semayang? Wajib. Jadi mengikut pandangan mazhab yang lain daripada Syafi'i, dia kena tunaikan semayang kadar kemampuan dia tadi. Dan semayang itu dikira sebagai sah dan tidak perlu ulang balik. Tak perlu ulang balik. Ini dalam pandangan majoriti ulama kecuali Syafi'i. Jadi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalil dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan dia. Itu komentar dalam pandangan lain daripada Syafi'i. Syafi'i kata, kita kena tunaikan semayang itu, cuma tak cukup syarat. Makanya bila tak cukup syarat, bila kita boleh sempurnakan syarat, kita kena ulang balik semayang tadi. Ini komentar dalam mazhab Syafi'i. Apa dalil Syafi'i? Sebab dalam kaedah fiqh disebut tuqaddaru biqadariha. Al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Mudarat itu mengikut kadar dia sahaja. Kan? Ikut kadar. Dia tak boleh nak buat bermudah-mudah, tak boleh. Memang ada kemudahan, tapi nak bermudah-mudah tu tak boleh. Jadi kemudahannya boleh semayang dalam keadaan tak cukup syarat. Tetapi bila waktu lain kita boleh sempurnakan syarat, kita kena tunaikanlah solat dalam keadaan cukup syarat. Bermaksud kita ada kemudahan tapi tidak bermudah-mudah. Kalau mudarat itu mengikut kadar dia, bukan kita nak lebih. Babi itu dibolehkan makan ketika darurat. Bukan, kalau sedap kita nak tambah lagi. Tak boleh lah. Macam tu. Ini komentar dalam mazhab Syafi'i. Itu yang namakan sebagai semayang hormat waktu. Istilah tu tak ada dalam kitab-kitab fiqh, tak ada. Dia adalah istilah dalam kalangan orang Melayu. Kalau ada pun dalam kitab Melayu lah. Kitab Arab tak ada. Istilah tu tak ada. Tapi substan tu, amalan itu memang ada dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Taib. Okey, sini pula. Waqad ruwiya at-Tirmizi fi jami'ihi an Ahmad wa Ishaq annahuma yaqulani bi jawazil faridati ala rahilati idza lam yajid mawdi'an yuaddi fihi al-faridati yuaddi fihi al-faridata nazilan. Tadi kita dah sebut tentang mazhab Syafi'i. Kita nampak mazhab Syafi'i dia mengatakan semata kenderaan tak boleh. Kecuali itu tadi mudarat sebagai contoh. Lepas tu kena ulang balik semayang tu kan. Itu Syafi'i. Okey, macam mana pula mazhab lain? Contoh kat sini disebut waruya qad rawa at-Tirmizi fi jami'ihi. Telah meriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab dia Jami', iaitu kitab Sunan Tirmizi tu, an Ahmad, daripada Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali wa Ishaq, dan juga Ishaq bin Rahwiyah, ulama hadis orang pada zaman tabi'in dulu. Annahuma, kedua ulama ini yaqulani, berkata, bijawazil faridati ala rahilati, boleh semayang fardu atas kenderaan, tak apa. Boleh. Pandangan Ahmad bin Hanbal. Iza lam yajid mawdi'an yuaddi fihi al-faridata nazilan, iaitu jika tak ada tempat lain nak turun untuk nak sembahyang. Macam atas kenderaan tadi, macam kes Nabi Sallam, lopak tak lopak tu kan. Yang tu boleh lah. Ini pada pandangan mazhab Hanbali. Hanbali boleh begitu. Qala al-musannifu rahimahullah wa innama sabatat habis. Taib. An Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhatin tawajjaha wa lam yakun yasna' dhalika fi salatil maktubati, muttafaqun alaih. Daripada Amir bin Rabi'ah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam atas kenderaan. Nabi Muhammad menunaikan solat sunat, mengisyaratkan kepada baginda ke arah mana-mana kenderaan itu pergi. Dan tidaklah Nabi Muhammad lakukan itu di dalam sembahyang fardu. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
al-hadis, kata Imam Asy-Syaukani. Jadi kalau kita tengok hadis ni, hadis yang kita bawa ni, muttafaqun alaih ni, kita akan nampak ceritanya Nabi Muhammad sembahyang sunat atas kenderaan. Lepas tu dekat mana arah kiblat, Nabi ikut dia. Ni dalam hadis yang kita bincang ni lah. Imam Asy-Syaukani komen, al-hadis yadullu ala jawazi tatawwu' ala rahilati lil musafir qibala wajhata maqsidihi wa huwa ijma'un kama qala an-Nawawi wal Iraqi wal Hafiz wa ghairuhuma. Baik. Hadis ni menjadi dalil harus sembahyang sunat atas kenderaan. Kita atas kenderaan sembahyang sunat. Arah kiblat mana-mana pun tak apa. Itu boleh. Dia kata lil musafir, bagi orang musafir, qibala jihati maqsidihi, mana-mana arah sekalipun tak apa. Jadi dia naik unta. Unta tu berjalan, dia bukan arah ke Mekah menuju ke Jerman contoh. Jadi kita sembahyang pun menghadap ke arah Jerman, bukan menghadap arah arah Kaabah kan? Arah kiblat. Boleh bagi sembahyang sunat gitu. Dan kata wa huwa ijma'un, dan benda ni ijma'. Siapa yang kata ni? An-Nawawi, Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ni 3 orang ulama ni kata benda ni ijma' ulama begitu. Wa innamal khilafu fi jawazi dzalika fil hadar. Dia kata yang ijma' itu jika musafir. Kita naik kenderaan dan ketika itu kita bermusafir, kita sembahyang tu pula sembahyang sunat, kita tidak menghadap arah kiblat, itu ijma' ulama kata boleh, ijma'. Tapi kalau sembahyang tu bukan musafir, bukan kita musafir, kita dia duduk main sekitar sini kan. Ana duduk sini bulu, pergi dekat Kuala Lumpur, bukan musafir. Tapi atas kenderaan tu nak sembahyang sunat. Atas kereta tu nak sembahyang sunat dalam keadaan tidak menghadap arah kiblat. Yang tu kata Imam Asy-Syaukani khilaf. Ulama beza pendapat. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Kata dia waqad fajawwazahu Abu Yusuf wa Abu Sa'id al-Astukhri min ashabi Syafi'i wa ahli Zahir. Ada ulama yang kata harus. Kita ni nak pergi Kuala Lumpur je, naik kereta. Sembahyang sunat atas kereta tu. Sembahyang sunat bukan sembahyang fardu ni. Kita sembahyang sunat atas kereta yang kita bukan musafir. Sungai Buloh ke Kuala Lumpur je. Contoh. Antara ulama yang kata boleh ni, yang pertama Imam Abu Yusuf. Ulama dalam mazhab Hanafi. Anak murid Imam Abu Hanifah ni. Lepas tu Abu Sa'id al-Astukhri. Abu Sa'id al-Astukhri min ashabi Syafi'i, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan kata boleh. Wa ahli zahir, wa ahlu zahir, dan juga ulama zahiri. Boleh. Jadi kalau kita tengok dalam pandangan ini, sembahyang atas kenderaan dan tidak bermusafir, sembahyang tu pula sunat. Kita nak sembahyang atas kenderaan walaupun tidak menghadap kiblat, boleh. Ni pandangan ulama. Termasuklah pandangan salah seorang ulama dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Qala Ibn Hazm. Kita tengok apa pula Ibn Hazm Az-Zahiri pula kata. Wa qad ruwina an Waqi' an Sufyan an Mansur bin Al-Mu'tamar an Ibrahim An-Nakhai qala kanu yusalluna ala rihalihim wa dawabihim haitsuma tawajjahat. Qala wa hadhihi hikayatun an as-sahabati wat tabi'in radhiyallahu anhum umuman fil hadar was safar. Imam Ibn Hazm pula dia mari satu pandangan. Dia kata telah diriwayatkan kepada kami daripada Waqi'. Waqi' ni guru Imam Syafi'i Dan Waqi' ambil daripada Sufyan, daripada Mansur bin Mu'tamar, daripada seorang tabi'in hebat pada zaman dahulu namanya Ibrahim An-Nakhai. Imam An-Nakhai kata mereka selalu menunaikan solat di atas kenderaan mereka, dawabihim, dan juga atas binatang mereka, binatang ternakan mereka. Dia naik atas kenderaan lah. Poinnya naik atas kenderaan. Haitsuma tawajjah, dekat mana-mana pun arah mereka hadap. Maksudnya kalau naik unta tu menghadap ke arah mereka sembahyang. Begitu Ni sembahyang sunat Qala berkata siapa ni Ibrahim An-Nakhai, wa hadhihi hikayatun 'anis sahabati wat tabi'in radhiyallahu anhum umuman fil hadar was safar. Kata Ibrahim An-Nakhai, ini adalah amalan sahabat dan juga tabi'in, tanpa dibezakan di antara musafir dan juga tidak musafir. Dekat rumah serupa je. Jadi kalau kita tengok di sini, menandakan kalau kita pergi dekat-dekat kat sini bukan bermusafir, kita sembahyang atas kenderaan, sembahyang tu sembahyang sunat, menghadap arah mana pun dibolehkan. Kalau ikut pandangan ni lah. Termasuklah imam kita, salah seorang ulama dalam mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Dan kata dia waqala an-Nawawi wa huwa muhkiyun an Anas bin Malik. Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata pandangan ini juga dihikayatkan daripada Anas bin Malik, sahabat Nabi terkenal lah. Begitu. Wa zahirul ahadits muqayyadatun bis safar, admul farqi baina as-safar at-tawil wal qasir
Wa ilaihi zahaba asy-Syafi'i wa jumhurul ulama. Ambil kau. Dia kata zahir hadis ni dikaitkan dengan musafir. Tanpa dibezakan musafir yang pendek, musafir yang panjang. Dia musafir ni ada musafir yang pendek, satu lagi musafir yang panjang. Musafir yang pendek macam kita pergi Kuala Lumpur tu. Itu musafir yang pendek. Nak pergi ke Kedah. Yang tu musafir yang panjang Ni Kedah ni daripada Sungai Buloh lah. Kalau orang Kedah tu tak tahu pula musafir macam mana kan. Contoh, itu musafir pendek panjang. Tak ada dibezakan. Jadi antara yang mengatakan bahawasanya sembahyang sunat yang kalau kita semata-mata pergi Kuala Lumpur pun dibenarkan kita tak menghadap kiblat semasa atas kenderaan tadi, yang kata tu adalah Syafi'i. Imam kita Syafi'i. Boleh. Syafi'i kata boleh. Wa jumhurul ulama, dan juga majoriti ulama. Majoriti ulama. Wa zahaba Malikun ila annahu la yajuzu illa fi safar taqsiru fihi as-salah. Imam Malik lain sikit. Menarik sikit Imam Malik. Macam imam kita Imam Syafi'i kata untuk sembahyang sunat je. Untuk sembahyang sunat je. Atas kenderaan. Kan? Sembahyang sunat je atas kenderaan. Lepas tu tidak dikaitkan. Dan keduanya mesti musafir. Dia mesti musafir. Musafir ni panjang pendek terpulang. Ni Syafi'i. Tapi Imam Malik ni pula, dia kata wazahaba Malikun ila annahu la yajuz. Malik kata tak boleh. Imam Malik kata sembahyang sunat tu, sembahyang yang kita kata nak jamak qasar ni, sembahyang yang kita boleh atas kenderaan walaupun tak nak kiblat itu, dia kata tak boleh illa, kecuali. Yang boleh tu bila? Fi safarin, di dalam musafir. Musafir. Lepas tu taqsiru fihi as-salah. Yang kita sembahyang tu sembahyang qasar. Jadi yang boleh naik kenderaan ni cerita sembahyang fardu termasuk juga Dalam sembahyang fardu, dalam mazhab Maliki, kita sembahyang fardu atas kenderaan, lepas tu tidak menghadap arah kiblat, pastikan sembahyang itu tu kita bermusafir. Yang kedua, yang kita sembahyang qasar atas tu. Sembahyang qasar. Sembahyang qasar ni maksudnya 4 rakaat jadi 2 tu lah. Zuhur, Asar, Isyak. Jadi kalau maghrib tak boleh lah. Kalau subuh tak boleh lah. Macam tu. Ini komentar dalam mazhab Maliki. Menarik sikit. Pelik sikit cara Maliki fikir. Begitu. Taib. Wa zahiru al-ahadis anna al-jawaza mukhtassan bir-raqib wa ilaihi zahaba ahlu zahir wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal. Jadi dia kata zahir hadis ni pula kita nampak cerita hadis ni nampak dikhususkan kepada orang naik kenderaan. Ar-raqib naik kenderaan Wa ilaihi zahaba ahlu zahir, inilah yang disebut oleh ahlu zahir, Zahiri, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. 3. Ahlu zahir, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Tapi macam mana kata imam kita pula? Imam Syafi'i kata, qala al-Auza'i wasy-Syafi'i annahu yajuzu lirrajil. Ambil kau. Kalau ikut pandangan Auza'i dan juga Syafi'i, harus walaupun bagi orang yang berjalan kaki. Berjalan kaki. Dia berjalan kaki nak pergi ke Kuala Lumpur. Lepas tu sambil berjalan tu dia sembahyang sunat. Itu dalam Syafi'i kata boleh. Tapi kalau ikut pandangan Zahir, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, tak boleh. Nampak? Yang boleh hanya atas kenderaan je. Begitu. Nampak sedap oleh Syafi'i pula sini kan. Nampak agak merengan dalam mazhab Syafi'i bab ni. Baik. Wa zahirul ahadis ikhtisasu zalika bin nafilati kama sarraha fi hadisil bab wa ghairihi bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaf'al dhalika fil maktubah. Dan zahir hadis ni juga menyatakan khusus untuk sembahyang sunat je. Sembahyang fardu tak boleh. Sebab tengok kepada hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak buat pada sembahyang fardu. Nabi buat dalam sembahyang sunat begitu. Taib. Habis. Babu ittikhadul muta'abbidatil kuffar mawadi'ul qubur iza nabashat masajid. Nanti kita akan bincang tajuk bab berkenaan dengan rumah ibadat orang kafir ataupun kubur yang kemudian kita selongkar, lepas tu kita jadikan masjid kat situ. Contoh gereja contoh ataupun kuil contoh. Ada kita runtuhkan, kita pergi buat masjid kat situ. Ataupun tanah perkuburan. Kita bongkar-bongkar mayat tu letak tempat lain, lepas tu kita buat masjid kat situ. Hukumnya apa? Itu insya-Allah kita akan bincang dalam pencerahan kita akan datang tajuk dia insya-Allah kalau esoklah insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan insya-Allah. Wallahu taala alam. Wallahu a'lam. Okey, tak ada. Salam Haji Yusri. Waalaikumsalam Ji. Tak ada. Nasa tak ada kot. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.